Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So hari ni kita nak buat bahagian baru iaitu elektrokimia. Okay, sebelum tu kita ulang kaji sikit nota dia. So elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. So kita ada gambar rajak elektrolisis. Okey, ada karbon dengan elektrolit. Lepas tu kita tengok bahan dalam keadaan leburan atau aqueous yang dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3 iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan jisim elektrolit. Okey, lepas tu kita ada sel kimia. Sel kimia adalah perubahan tenaga dalam sel kimia, tenaga kimia ke tenaga elektrik, penghasilan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, elektrolisis dalam industri dia ada dalam 4 bahagian iaitu pengekstrakan logam, penyaduran, penyulingan logam dan pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropegumpalan. Okey, jom tengok. Kita buat latihan Okey. So, soalan pertama, kalau ada soalan lukisan bermaksud dalam periksa korang pun akan ada soalan lukisan lah. Lukiskan satu sel elektrolitik, labelkan elektrokarbon, elektrolit larutan natrium klorida. Okey, so kita tengok macam mana lukisan dia. Ada yang tak sihat ke tu? Tak sihat, tak sihat. Macam orang orang rapat-rapat. Rapat-rapat. Ayolah. Yang sihat. Okey. Hai Faris, tak sihat ke Faris? Tak, saya sakit tekak. Oh, tu dia. Ayo. Makan mana dah? Makan yang warna-warni tu tekak. Tinggal kalau sakit tekak. Jadi selalu kamu tidak sakit. Okey, nanti semua lukisan yang saya lukiskan untuk korang ni, saya akan bagi masa untuk korang hafal terus. Tengok betul-betul dan hafal terus.
Sebab kemungkinan takut nanti akan datang kita dah tak sempat nak ulang balik kan. Jadi saya bagi masa sekejap lagi. Okey, ini adalah gambar raja satu sel elektrolitik. Okey, sebab dia dah bagi tahu dah elektrod karbon. So kita akan pakai elektrod karbon dengan larutan natrium klorida. Okey, so bagi masa korang 2 hingga 3 minit untuk korang tengok dan hafal terus bentuk lukisan untuk sel elektrolitik. Okey. Okey semua? Boleh? Saya teruskan Boleh, sir. Okey. Kalau dalam kimia, korang kena hafal. Bermakna apa tak lagi dengan sains, maksudnya korang kena hafal juga benda yang sama. So, hafal. Okey? Kena tahu lukis. Okey, Faris, bacakan soalan A. Faris? Yes, sir. Bacakan soalan A. Takrif sel elektrolitik. Satu sel yang menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tenaga kimia. Yes, tenaga kimia. Okey, Fatin, yang B. Fatin? Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau Teacher bagi jawapan. Kau tak dengar, kau Fatin teacher bagi jawapan ni. Tu, bacakan. atau aqueous ialah Jadi apa? Kita panggil elektrolit. 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 Okey. Okey. So, Doni, ion negatif dengan Ion negatif dengan anion. anion, bukan minion Okey. Nurin, elektrod negatif. Nurin?
Alah, orang selalu pendek. Ketot. Okey. Elektron positif. Asra, elektron positif dengan Not. anod. Alright. Dan yang terakhir, Syarul, ion positif dengan Kation. kation. Alright. Okay. So nanti Syarul tak payah suruh mak datang nanti Kau yang datang sendiri ya. Boleh Syarul? Nak tengok sikit rambut kau dah mungkin dah jadi rockers ke. Betul ya Yusri? Okey. Jom tengok seterusnya. Kelaskan bahan kepada elektrolit dengan bukan elektrolit. Mari kita tengok. Kita cuba sama-sama. Alright. Syasha, bagi tahu elektrolit. Satu elektrolit. Acid hidroklorik. Acid hidroklorit, yes. Okey. Yusri, bukan elektrolit. Yusri. Air laut. Air laut kalau tak rasa garam. Bukan. Tak se. Bukan elektrolit. Air laut maksudnya air laut elektrolit lah. Sebab dia natrium klorida. Bukan elektrolit. Air gula tu boleh mengalirkan arus elektrik. Elektrik. Kalau kau minum air gula, lepas tu kau bobor wire kat situ, kau hidupkan elektrik. Boleh tak mengalirkan arus elektrik? Boleh. Boleh. Bukan. Dia bukan elektrolit, air gula. Air gula ni, Yusri, tu yang ramai tu, yang orang cucuk-cucuk tu. Sini. Diabetes. Okay. Okay. Lagi Faris, bukan elektrolit lagi. Faris? Biasa. Jom kita cuba kena study. Leburan plumbum bromida. Plumbum bromida. Itu elektrolit. Acid. Elektrolit. Leburan pelambam Plumbum bromida. 2 bromida. Bromida. Air gula. Okey, kejap. Kita senaraikanlah dulu. Okey, leburan pelambam bromida. Tak apa, saya tulis dulu larutan amonia. Sebenarnya ni bukan kebakaran sel lah bab ni. Asid hidroklorik dah, air laut dah, pelambam bromida dah. Okey, lepas tu kita ada air gula, naftalina. Okay, naftalina. Lepas tu kita ada asid etanoik kering. Lepas tu kita ada kalsium karbonat. Ya. Apa nama? Kalsium klorida pun tak. Simpan banyak je. Bagaimana? Terangkan.
Alah apa? Okey, macam mana kita nak tahu dia elektrolit ke bukan elektrolit? Okey. Sebenarnya kalau ikutkan secara umumnya lah kan, elektrolit ni dia mesti ada ion positif dengan ion negatif. Ada ion positif negatif, confirm dia adalah elektrolit. Tapi macam mana kita nak tahu dia ada charge positif negatif kan? Betul tak? Betul. Okey, contoh ni. Okey, kalau jumpa asid, segala jenis asid mesti elektrolit. Kecuali kalau ada perkataan kering ni. Kalau kering dia bukan elektrolit. So lepas ni kalau jumpa asid-asid lain, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, asid pentanoik, whatever nama asid, dia adalah elektrolit. Tapi kalau ada perkataan kering ni, nama-nama asid yang tersebut tadi, tapi ada perkataan kering, dia bukan elektrolit. Sebab bila dalam bentuk cecair tu, dia ada charge yang bebas bergerak. Okey. Lagi satu, kalau jumpa leburan. Kalau jumpa perkataan leburan, dia confirm elektrolit. Sebab macam tadi teacher cakap ada charge positif negatif. Ni yang depan ni dia positif. Semua jenis logam dia adalah ion yang bercharge positif atau kita panggil anion. Cation. Ya, ni bromida ion bercharge negatif atau kita panggil dia anion. Betul kan? Okey. Lagi satu, larut. Kalau jumpa larutan pun dia elektrolit. Leburan elektrolit, larutan elektrolit. Okey. Lepas tu, air laut ni, sebab kenapa dia jadi elektrolit, dia ada ion yang bebas bergerak. Bukan macam air gula. Air gula ni, dia wujud dalam bentuk molekul. Ini fakta. Atau teacher boleh bagi formula gula. Formula gula C6, H12, O6. Atau nama saintifik gula kita panggil glukosa. Dia tak ada ion yang bebas bergerak. Berbanding dengan air laut, dia ada ion yang bebas bergerak. Okey? Okey, naftalina atau nama biasanya kita panggil ubat gegat yang ada dekat dalam almari rumah korang lah. Dulu ubat gegat yang dulu punya bulat-bulat warna putih busuk. Sekarang ubat gegat dah ada warna-warni. Warna-warna striking, kuning, pink, hijau, biru. Warna ni dia wangi dah sikit. Naftalina ni kalau mengikut perubahan jirim, dia boleh berubah daripada pepejal kepada gas. Ubat gegat ni dia tak ada jadi cair, dia terus jadi dia mengalami proses pemejal luapan daripada pepejal terus kepada gas. Okey, so naftalina pun macam air gula wujud dalam bentuk molekul, so dia bukan elektrolit. Okey, dan yang terakhir kalsium karbonat. Kenapa kalsium karbonat dia kategori bukan elektrolit? Dia adalah sejenis garam garam tak larut, bermakna dia garam ketul-ketul. Berbentuk pepejal, so dia tak ada ion yang bebas bergerak. Ada soalan? Tak ada ya? Ni teacher ajar sikit. Teacher boleh bagi quiz ni nanti kat grup. Boleh ya? Tak boleh. Tak sanggup. Bahagian ni je teacher bagi quiz. Siapa cepat jawab dengan banyak betul boleh claim hadiah. Boleh ke? Saya okey teacher. Ya, semangat tiba-tiba Yusri. Faris memang semangat lah. Okey, sama-sama. Okey, kita tengok soalan nombor 4 sebab dia berkaitan dengan kimia, memang tu kepakaran teacher lah. Okey. So soalan nombor 4 ni, Raja menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis natrium klorida 1.0 mol desimeter padu dengan menggunakan elektrod karbon.
Okay, labelkan anode dan katod. Okay. So, P tu boleh jadi apa? Siapa nak cuba? P tu apa? Saya rasa dah, ni kita nak bagi tahu anode atau katod. Saya rasa anode. Anode. Q ni katod. Kita boleh tengok terminal bateri kan? Anode katod kan? Korang tengok kat terminal bateri ni ni positif anode. Negatif katod. Okey. So, apa kegunaan emitter kat sini? Okey, siapa nak cuba? Apa penggunaan emitter? Emitter tu kegunaan dia untuk apa? Siapa tahu? Okey. Dia digunakan untuk mengukur arus elektrik. Ion-ion dalam larutan ialah ion hidrogen, okey, ion oksida. Macam mana korang tahu ada ion hidrogen? Macam mana korang tahu ada ion oksida? Sebab dia sodium chloride. Sodium chloride NaCl. Okey. Okey, lepas tu kita ada sodium, ion natrium, NaCl dan ion klorida. Macam mana korang tahu ada ion natrium dengan ion klorida? Korang tengok dekat dia begini. Natrium dengan klorida. Okey, sebab dia wujud dalam larutan. Okey, bila berlaku elektrolisis dia akan wujud dalam bentuk ion. Okey. So, seterusnya ion-ion tertarik ke anod ialah ion hidroksida. Ion hidroksida, okey, dia dah bagi jawapannya sebenarnya kat situ. Dan ion-ion tertarik ke katod ialah ion hidrogen dan ion natrium. Okey, yang tu ion-ion yang tertarik ke anod ialah ion hidroksida je. Ion hidroksida, tak payah tempat kosong kat situ. Okey, saya bagi masa seminit untuk korang hafal apa yang ada di sini. Mengukur kat situ. Okey, baca balik, tolong baca balik, saya bagi masa seminit. Okey, jom tengok muka surat seterusnya. Okey, ion yang dinyah cas di katod. Okey. Ion yang dinyah cas di katod ialah ion hidrogen. Hidrogen. Okey. Ion yang dinyah cas di anod
ialah ion klorida. Okey, hasil di katod ialah gas hidrogen. Okey, hasil di anod ialah gas klorin. Okey, kenapa klorin tu dia Cl negatif, dia akan tertarik ke anod. Hidrogen negatif. Positif kan? Hidrogen positif, dia akan tertarik ke katod iaitu negatif. Okey, dia charge di anod sebab dia ion klorida ya. Ion klorida ni Cl negatif. Hidrogen Ph positif. Okey, sebab itulah yang positif akan tertarik ke katod, yang negatif akan tertarik ke anod. So, kita tengok apakah 3 faktor yang mempengaruhi hasil di elektrod. Okey. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil di elektrod. Okey, yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, yang pertama. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Okey. Yang ketiga, jenis elektrod. Okey. Itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi hasil di elektrod. Okey, faktor yang menentukan hasil di elektrod P ialah elektrod P. Okey, apa yang menentukan hasil di elektrod P ialah kepekatan elektrolit. Okey, manakala di elektrod Q, apa yang menentukan hasil di elektrod Q ialah kedudukan ion di dalam siri elektrokimia. Okey. Yang kedudukan ion dalam siri elektrokimia tu kita ada macam jadual kan? Ada dalam buku teks korang kena check kedudukan dia. Okey. Saya rasa kena hafal kot tu kan. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia tu dalam buku teks tu kena hafal. Okey, so sebagi masa seminit untuk korang tengok jawapan yang saya berikan ni. Okey. Kita terus ke bahagian sel kimia. Okey, saya akan habiskan sampai sel kimia. Lepas tu bahagian yang seterusnya kita akan sambung next class Okey, macam biasalah. Dua kali Okey. So, lukisan dia. Lukiskan satu sel kimia, labelkan magnesium dan kuprum sebagai elektrod dan larutan kuprum 2 sulfat sebagai elektrolit. Okey, saya rasa yang ni pun kena tahu lukis sel kimia.
Okey, nanti kita bagi masa untuk korang tengok lukisan dia. Tak. Mau terangkan tak? Okey, saya bagi kat teacher. Dia suruh lukis. So bagi tahulah macam mana kedudukan kuprum magnesium. Soalan 6 Soalan 5. Ni. Okey. Saya lemah. Tak terangkan. Dah saya on. Ni dah nak kena buat kuis juga ni. Teacher dah siap dah kuis tadi. Weh, boleh jawab tak? Takut dah nak jawab. Tadi ada 3 faktor tu kan? 3 faktor. Elektrolit semua. Dah tahu faktor je kot Ni kan yang saya ajar tadi. Betul ke faktor tu? Betul. Betul, okey. So cakap pasal faktor ni, yang kedudukan ion ni tadi saya dah cakap dia ada kena hafal kan? Cuba bacakan. Jumpa tak kat mana? Jumpa. Baca. Siapa cakap jumpa tadi? Baca. Baca dari ni ke? Kation ni apa? Atas sekali apa? Siri elektrokimia tu. Ion kalium. Okey, Ion tak payah sebut nama je. Sebut nama je. Okay, kalium, natrium, kalsium, magnesium,
aluminium, zinc, ferrum 2, stanium, plumbum Lepas tandem apa? 2, Lepas tandem tadi apa? plumbum 2, Okay. hydrogen, Ha. cuprum, argentum. Dah. So, dah. Okey, yang teacher tulis tu, yang Yusri bacakan tadi adalah siri elektrokimia. Okey. Ada formula nak hafal dia ni. Okey, yang teacher tulis tepi tu KNACA tu adalah simbol. Teacher tak pasti dalam sains ada tak kena hafal simbol tu. Tapi teacher dah tulis nama dia juga. K untuk kalium, Na natrium macam tu. Okey, ada formula nak hafal dia. Teacher tulis formula dia sekejap Huruf pun banyak hilang. Okey, nampak tak? Tulisan biru tu. Nampak. So kenapa teacher tekankan yang kedudukan ion ni kena hafal? Sebab kita nak guna kat soalan nombor 5 ni. Nak guna ke? Guna apa soalan dia? Oh, sikit je. Okey. Cara nak hafal, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup aman, alhamdulillah. Tu dia punya formula nak hafal. Yang belah kanan ni formula, belah kiri ni nama dia punya logam lah. Okey. Okey, untuk soalan nombor 5, simple je. Dia suruh lukis satu sel kimia. Bila sebut sel kimia, bermakna dalam gambar tu tak ada bateri. Yang sebelum ni belajar, nombor atas tadi lah korang belajar tu adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis ada bateri. Daripada bateri tu kita boleh tentukan mana positif, mana negatif. Betul tak, Doni? Betul. Kalau bateri tu simbol dia panjang, dia adalah positif. Macam ni. Jadi kita tahu yang panjang ni positif, yang pendek negatif. Sel kimia tak ada bateri. Dia guna sama ada voltmeter. Kadang-kadang dia tulis huruf G. G untuk galvanometer. Ataupun kadang-kadang dia guna A. A untuk ammeter. So kegunaan dia untuk mengesan arus lah. Tapi macam mana kita nak tahu mana satu positif ke negatif? Tengok logam yang digunakan. Okay, ni Rajah yang sedang lukis sebab soalan ni dia suruh lukis je kan. Tapi teacher ajar macam mana nak tentukan yang mana positif negatif. Antara dua pasangan logam ni, tengok yang mana kedudukan dia lebih atas dalam siri elektrokimia. Antara kuprum dengan magnesium. Cuba tengok dekat siri elektrokimia yang teacher tulis tu, yang Yusri bagi tahu. Yang mana logam terletak dekat atas?
Magnesium. Ya, Is magnesium kan. Jadi magnesium lah negatif. Kuprum tu positif. Okey. Itulah elektrod. Kalau larutan kuprum sulfat ni elektrolit kan? Samalah macam sel elektrolisis tu. Okey. Okey, soalan nombor 6. Sel kimia ialah satu sel yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga apa? Sebab nanti ammeter, galvanometer, voltmeter ni dia akan jarum dia akan terpesong. Bermakna ada tenaga apa tu? Ada tenaga apa tu? Tenaga elektrik. Ya, tepat sekali. Tenaga elektrik. Itu kalau sel kimia. Sel kimia, kimia kepada elektrik. Sel elektrolisis dia terbalik. Elektrik kepada kimia. Sebab dia guna bateri. Sel kimia terdiri daripada dua logam yang dicelup dalam satu dan disambung. See? Kepada galvanometer atau voltmeter atau ammeter. So untuk sel kimia ni terdiri daripada dua logam yang berlainan. Berlainan atau berbeza. Dicelup dalam satu elektrolit. Okey, teacher nak cerita sikit yang berlainan ni. Kalau sel kimia macam dalam rajah ni, dia mesti guna dua logam yang berlainan. Kalau sel elektrolisis, tadi teacher ada dengar secakap guna elektrod karbon. Dua-dua karbon boleh. Satu karbon, satu kupron boleh. Tapi kalau sel kimia ni, dia mesti berlainan. Soalan teacher, kenapa tak boleh guna sama? Sama letak kupron. Apa? Tak ada Cakap. Cakap Yusri. Kenapa tak boleh? tiba-tiba tak keluar idea. Ya Allah, ketuk juga kan. Ulang soalan. Sel kimia ni dia kena guna dua logam yang berlainan. Dua logam yang berbeza. Kuprum dengan magnesium, zinc dengan plumbum, kuprum dengan argentum ke kan? Tak boleh sama. Soalan teacher, kenapa tak boleh guna logam yang sama? Agak-agak kenapa? Sebab nanti tak boleh tukar kepada tenaga elektrik. Jawapan tu betul, tapi saya rasa mesti kawan-kawan lain tak faham. Cuba bagi jawapan yang lebih tepat lagi. Lebih senang nak faham. Dia tak keluar tindak balas. Sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Jawapan tu mesti macam tu. Jawapan korang ni tak, korang betul tapi tak tu tak keluar, tak nak. Kenapa tak boleh guna logam yang sama? Kan logik je. Jawapan dia logik je. Tak boleh guna sama-sama kuprum. Sama-sama magnesium tak boleh. Jawapan Yusri. Silakan. Perbezaan cas elektrik, teacher. Bukan. Dan jawapan Yusri tadi tu sikit lagi. Jawapan Yusri tu terlalu umum. Dia kata tak ada tindak balas. Jawapan tu betul tapi terlalu umum. Macam mana kita nak tahu tak ada tindak balas? Yusri? Positif tak ada tindak balas lah. Yelah. Daripada segi pemerhatiannya kita akan nampak apa?
Kita tengok, tak nak balas lah sebab apa? Kita nak apa yang kita nampak nanti? Pemerhatian. Go, go, go. Ini selalu keluar soalan ni. Kita nak tahu tak ada tindak balas tu. Kita nampak apa nanti? Boleh claim hadiah ni. Siapa dapat jawab betul? Dah ke? Dah ke? Bawah soalan apa? Dah ke? Tak nak jawab? Dah. Dah lah. Apalah. Jawapan isi betul. Tak ada tindak balas. Macam mana kita nak tahu tak ada tindak balas tu? Jarum pada voltmeter dan galvanometer dan ammeter tu takkan terpesong. Kita nak jawapan tu. Jarum tak terpesong atau tak ada bacaan voltmeter. Sebab tu tak boleh guna logam yang sama jenis. Faham ya? So jawapan UC tu betul, cuma kena lebih spesifik. Tak ada tindak balas yang macam mana, terlalu umum. Okay, cuba lagi Jawapan saya betul lah teacher. Betul tapi tak boleh clear dia lah. Kurang tepat. Tak apa, cuba lagi. Ada satu soalan lagi, boleh cuba? Padam Okay, soalan 7. Raja menunjukkan susunan radas bagi satu sel kimia. Ingat kalau sel kimia mesti dia guna voltmeter. Ada V, G, A macam itulah. Dia tak ada bateri. Okay. Itulah sel kimia. Dia nak logam yang lebih elektropositif. Macam mana kita nak tahu dia lebih elektropositif? Sama macam kedudukan logam tadi. Yang lebih atas, dia lah lebih elektropositif. So antara kuprum dengan zinc, yang tadi tu, jadual hasil elektrokimia tadi tu, siapa dekat atas? Zinc ke kuprum? Zinc. Jadi dia lah yang lebih elektropositif. Soalan 7A2 ni patutnya dah boleh jawab. Teacher nak tanya. Syasha. Syasha jawab. Ni. Terminal negatif. Syarul jawab terminal positif. Boleh tulis ke? Cakap je lah. Syasha, terminal negatif apa? Zinc. Apa zinc? Kenapa zinc? Sebab zinc dekat dalam siri elektrokimia dia paling atas. Ya, tepat sekali. Dia lebih atas daripada terminal kedudukan terminal positif. Jadi terminal positif, Syarul mesti dah tahu jawapannya kuprum. Syarul? Syarul? Ya, teacher. Dah jawablah kuprum. Okey, 7.3. Nyatakan pergerakan elektron dalam sel ini. Okey, untuk sel kimia, kita tulis short form adalah sel kimia versus sel elektrolisis. Sel elektrolisis yang ada bateri. Sel kimia tak ada bateri. Okey, kita tulis ada bateri. Kalau nak cakap pasal pergerakan elektron,
Okey, bateri, sel elektrolisis. Sel elektrolisis, elektron bergerak daripada positif ke negatif. Okey, itu sel elektrolisis. Untuk sel kimia dia terbalik, negatif kepada positif. Jadi jawapannya kat sini terminal atau kita jawab okey, jap. Faham yang teacher terangkan sel kimia ni dia punya elektron daripada negatif ke positif. Okey, dia terbalik dengan sel elektrolisis. Ya, so dalam cerita kita ni negatif tadi zinc. Okey, jadi pergerakan elektron daripada zinc ke kuprum. Okey. Ulang lagi sekali, pergerakan elektron kalau sel kimia negatif ke positif. Sebab tu pentingnya nak tentukan mana positif, mana negatif. Pentingnya nak kena hafal siri elektrokimia yang UC bagi tahu tadi tu. Teacher dah bagi dah cara nak hafal. Okey, soalan 7B. B, soalan terakhir dah 7B. Terminal negatif, elektrod semakin kecil. Terminal positif, lapisan perang pada elektrod. Dia minta inference. Inference tu apa, Nurin? Sebab. Sebab. Okey, negatif terminal tadi apa, Doni? Tadi kita ada zinc dan kuprum. Ya, teacher. Negatif tadi siapa? Zinc ke kuprum? Zinc. Kenapa zinc? Sebab lebih elektropositif. Okey, lebih elektropositif atau kedudukannya ke atas dalam elektrokimia. Okey, lepas tu kita punya pergerakan elektron tadi kan? Syarul, dari mana ke mana? Yusri? Ya, itu je. Pergerakan elektron dari mana ke mana? Dari negatif ke positif. Okay, dalam cerita ni dari zinc ke kuprum ke kuprum ke zinc? Zinc ke kuprum. Zinc ke kuprum. So, bila dah buat eksperimen tu, dapatlah pemerhatian macam ni. Zinc tu dia jadi saiz dia semakin kecil. Sebab dia, arus tu daripada dia tau. Arus elektron tu daripada dia. Jadi, dia jadi semakin kecil. Maksudnya, dia melarut. Dia menipis. Okay, ion zinc melarut dalam elektrolit. Okay. Lepas tu, elektron tu bergerak ke arah kuprum. So dekat kuprum tu pemerhatian dia nampak lapisan perang. So maknanya dah terhasil lah logam kuprum. Logam kuprum terhasil. Okay. So kesimpulannya adalah kita bagi tahu yang mana lebih elektropositif. Okay, itu kesimpulan untuk soalan pasal sel kimia ni. Zinc lebih elektropositif daripada kuprum. Maka zinc mengion menjadi ion zinc. Okay.
Mengion tu maksudnya dia menjadi ion. Asalnya zinc tu dalam bentuk logam. Okey? Nanti dia jadi mengion menjadi ion zinc. Okey. Ada soalan? Nanti teacher bagi soalan kat group, jangan tak jawab pula. Hello? Ya, teacher. Boleh jawab Hai teacher. Boleh jawab Lepas ni teacher bagi soalan kat group. Kan nanti budak kimia pula jawab. Boleh, boleh. Boleh. Okey. Saya bagi Syarul dia jawab. Syarul dia tak berani nak jawab. Nanti teacher minta teh ais. Syarul memang. Kalau dengar. Dia tengah kumpul duit tu. Tahun depan nak bagi teacher 10 plastik. Yelah dah halang tahun depan, takkan satu plastik je. Dah. Okay, tak ada soalan nanti teacher bagi soalan jangan krik-krik pula. Semua 8 orang ni kena jawab. 8 kan? InsyaAllah. Ya teacher. Okay, Saya kata saya teacher tak apa. sekata terusnya jumpa minggu depan dengan teacher lagi. Boleh ke? Boleh. Boleh teacher. Kelasnya. Tak suka lah. Teacher bagi soalan. Ajar Zoom ajar je lah. Tak payah bagi latihan. Yusri. Kau cakap apa tu? Mencarut Mic kau gerak-gerak tu. Mencarut Cakap belakang Dah lah. Dah. Okay, bye. Tata Titi tutup. Pergi dulu. Takutlah tu. Bye teacher. Aduh. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher, sir. Okay, bye. Ya, sir. Thank you sir. Thank you, sir.